Assalamualaikum, salam satu Malaysia. 11.36 pagi waktu ini untuk edisi hari Selasa seperti biasa. Kita bawakan kepada anda untuk program Bijak Wang bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Dan sudah pun tertera topiknya di ruangan Facebook bernama Radio 24. Kita belajar tentang ekonomi dunia. Anda boleh kongsikan apa jua yang anda fahami tentang ekonomi pada waktu ini. 0326927939. Dan Dr. Niki sudah pun bersedia di studio pada waktu ini. Tapi doktor, ingin meminta sedikitlah pandangan doktor sendiri berkaitan dengan apa yang tertera di ruangan akhbar semalam, berkaitan dengan orang muda yang muflis dalam kalangan Melayu paling tinggi dan jumlah pemuda yang berusia 34 tahun ke bawah di Malaysia yang diisytiharkan muflis meningkat hampir setiap tahun sejak tahun 2001, terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Itu kata Datuk Nazim Johan yang merupakan Setiausaha Kerja Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, dan dikabarkan juga 50,000 orang muda di Malaysia muflis. Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar yang ada di sana. Terima kasih kerana mendengar Bijak Wang, bijak sana, bijak sini. Dan saya mulakan dengan salam ceria kepada semua. Okey, memang betul ya, ada dalam berita baru-baru ini mengatakan 50,000 orang di bawah umur 34 tahun diisytihar muflis sepanjang 5 tahun lepas ya. Dan ini adalah satu benda yang tak baiklah untuk kita dengar, betul tak ya? Kalau boleh kita nak doakan kita tidak antara kalangan yang terpaksa menanggung hutang sehingga muflis dan terpaksa menanggung hutang sehingga banyak perkara yang tidak baik berlaku dalam hidup kita. Ya? Okey, dan itu yang kita melihat sekarang ini, penggunaan kad kredit, perbelanjaan yang tidak terkawal, itu antara punca sebenarnya anak-anak muda sekarang ni. Kita nak tengok iktibar daripada krisis hutang Eropah, bagaimana ianya telah menggugat ekonomi dunia, dan itu negara, suatu negara pun boleh tergugat apabila perbelanjaan yang tidak dapat dikawal. Dan juga hari ini kita nak tengok apa hubungannya dengan diri kita sendiri sebagai orang yang biasa-biasa di sini. Apa yang kita boleh dapat iktibar daripada mereka. Itu yang dibimbangi sebenarnya pada waktu ini, doktor. Ya, saya juga kan ada seorang peminat lah daripada pendengar radio kita. Ya. Okey, Puan Aslinda Asyari ada menulis ya. Dia kata dia mendengar juga berita tentang 50,000 orang di bawah umur 34 tahun tu di Malaysia sendiri isytihar muflis ya. Dan dia kata saya yakin kalau mereka boleh dengar Bijak Wang setiap minggu, pasti tak seramai itu yang masuk dalam list muflis. Terima kasih Puan Aslinda. Ya, dan memang betul lah saya kata pada Puan Aslinda, ilmu itu penting bagi kita supaya kita dapat berhati-hati. Apabila kita ada ilmu, kita dapat membuat suatu decision yang lebih baik dalam hidup kita. Jadi mari kita tengok apakah yang terjadi di dunia sejak tahun 2007 sehingga 2009 ya, seluruh dunia ni dikejutkan dengan krisis hutang global. Krisis hutang. Mungkin 2007 hingga 2009 kita orang persorangan pun mempunyai banyak hutang-hutang yang kita panggil hutang yang tidak baik, yang tidak dapat dijelaskan. Hutang ada dua jenis, satu hutang adalah hutang baik dan satu lagi adalah hutang tidak baik. Di mana tahun lepas saya ada kupaskan hutang tidak baik ni adalah hutang yang memang kita guna untuk membeli sesuatu perkara gaya hidup kita yang tidak akan berbalik-balik modal tersebut. Tidak akan kita nampak kesannya untung lah daripada pembelian itu. Benda itu I panggil mati kat situ aja. Contoh kalau kita beli baju dah ada 5, beli lagi 5 baju. Memang tak ada guna dah baju yang ke-5 tu, sebenarnya hanya perbelanjaan mengikut nafsu sahaja. Tetapi jika 5 baju yang kita beli itu sebenarnya untuk buat sewa, untuk kutip balik, ada pulangan, dan baguslah berhutang untuk beli tu kerana ada pulangan balik. Tapi hutang yang baik juga mesti dimonitor dengan betul supaya tidak orang kata tidak dapat dibendung. Tetapi jika hutang itu boleh membawa wang balik, kita panggil hutang itu hutang baik yang positif untuk perniagaan kita. Jadi di seluruh dunia ini dikejutkan dengan hutang global ini, bermula dengan negara kuasa ekonomi dunia lah, Amerika Syarikat. Sehingga krisis itu merebak ke seluruh dunia. Dan yang paling terbaru ini di Eropah ya. Minggu lepas kita lihat kesan ekonomi yang menurun itu telah menyebabkan 25% rakyat Spain
kehilangan kerja, di mana mereka tiada punca pendapatan. Jadi itu adalah suatu indikator yang tidak bagus sama sekali, indikator yang sangat merunsingkan jika tahap tidak bekerjanya orang itu sampai 25%. Ya, dia macam negara kita sendiri dibendung dalam daerah 2% sahaja, 2 hingga ke bawah untuk Malaysia. Jadi kalau mereka tu dalam 4 orang seorang tak bekerja, apakah nasibnya rakyat di negara tersebut, dan itu yang kita patut renung-renungkan hari ini. Dan apabila kita tanya balik kenapa boleh jadi sampai macam tu, kenapa negara itu begitu, adalah kerana perbelanjaan yang tidak dikawal, ya, perbelanjaan lebih daripada pendapatan. Jadi apa-apa mungkin yang boleh dipelajari lah berkaitan dengan krisis di Eropah tersebut kan, dan apa mungkin usaha yang boleh dilakukan dalam kalangan masyarakat Malaysia terutamanya, Doktor? Ya, dalam konteks kat seluruh dunia ni untuk berusaha baliklah memulihkan ekonomi tu dengan mengumumkan balik pakej-pakej rangsangan ekonomi, naikkan balik sektor-sektor yang patut mendapatkan kewangannya balik, ya, untung balik. Dan yang terpaksa dibuatlah mengurus kewangan secara ketat, di mana bajet kena ketat, dan di negara tersebut mereka terpaksa menaikkan teks untuk collect balik duit, kutip balik duit. Jadi begitu juga dengan kita. Jika ada antara pendengar-pendengar kita di luar sana yang dibelenggu oleh hutang, ya, dibelenggu oleh ekonomi tidak stabil, ya, dan dibelenggu oleh membeli, belah dan berhutang secara tak terurus, kita boleh betulkan balik, kita buat rangsangan balik, di mana rangsangan tersebutlah mencari idea untuk mendapat pendapatan yang lebih dengan cara yang betul, ya, dan kemudian kita mesti memperketatkan bajet kita, memperketatkan urusan kewangan kita. Mesti itu yang kita buat. Makna yang mana tak perlu diadakan tu terpaksa jual, kereta berlebih terpaksa jual, rumah berlebih terpaksa jual, kecilkan balik hutang, turunkan balik kadar hutang, dan terpaksa lakukan apa sajalah untuk memulihkan kembali ekonomi kita. Jangan kita buat tak tahu. Dan ramai orang saya kenal, mereka mempunyai masalah-masalah ini, tetapi mereka buat macam tak tahu, malas nak ambil tahu dan tak mau ambil tahu, sehingga tak boleh nak reverse dah, sehingga nasi menjadi bubur. Jadi kepada kesemua kita mengambil iktibar ini, kerana minggu lepas saya mendapat news, ya, yang 25% orang di Spain telah kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai lagi tempat untuk mencari nafkah. Kita tak mahu perkara itu berlaku di Malaysia. Kita tidak mahu perkara itu berlaku. Jadi kita sebagai rakyat mesti menjaga poket masing-masing, kerana setiap kita adalah elemen dalam negara kita. Setiap kita yang dilanda ekonomi tersendiri ini boleh mengakibat merebak kepada orang-orang lain di keliling kita. Sebelum terjadinya perkara sedemikian, Doktor, apa perancangan yang perlu dilakukan ataupun persediaan kita pada waktu ini? Hari ini kita kena betul-betul, ya, mengkaji semula pengurusan kewangan kita. Kita kena lihat dari segi di mana berlakunya kebocoran, dekat mana sebenarnya yang kita spend too much. Kadang-kadang adakah waktu weekend, bila weekend datang je, Sabtu Ahad, Minggu datang, adakah di tempat itu yang kita, time itu yang kita selalu berbelanja, atau adakah bila kita berdepan dengan komputer kita, mungkin kita ada masuk internet membeli belah. Kat mana kita kena kenal pasti kat mana kebocoran kita, kemudian tu kita kena kenal pasti kat mana nak tutup kebocoran tu. Sebenarnya mudah dibuat. Jadi kalau boleh, macam minggu lepas saya ada coaching lah seorang daripada student saya, pelajar saya, bagaimana untuk membuat dia punya account dia. Dia duduk dengan saya untuk buat account dia. Sebenarnya kalau dia duduk seorang-seorang pun dia boleh buat account tu. Tetapi kan kadang-kadang ni nak jugalah ada orang kat sebelah ni juga yang memaksa. Macam tu kadang saya geram kan. Saya kata awak ni boleh buat sendiri benda ni. Tapi tak nak juga Dr. Niki datang tengok nak buat. Padahal benda tu setengah jam je kita buat. Lepas kita buat kan memang happy rasa dia kan. Kemudian student saya ni dengan saya kata okey, sekarang berapa income? Tulis dekat situ. Gaji, pendapatan, masuk situ, tulis. Masuk melalui komputer lah, dia type masuk. Kemudian saya kata apa dah dibelanja, tulis. Dan masih buatlah, bayar rumah, bayar kereta, bayar ni. Kemudian okey, insurans awak bila awak akan bayar tahun ni.
tulis semua satu persatu. Januari, Februari, Oktober kat mana? Apa perbelanjaan perlu dibuat? Untuk tahun ni kita kena tahu, tiap-tiap bulan kena tahu apa insurans nak dibayar. Kadang kita bayar tahunan kan, ada yang bayar bulanan kan. Kemudian apa lagi yang kita belanja? Okey, pelaburan pula bagaimana? Monthly. Okey, dia taruh, dia tulis. Jadi kan bila kita dah tulis semua ni, dari situ kita boleh nampak pattern. Baru kita nampak semuanya sebab teratur. ada kertas. Kemudian dia nampak, dia kata thank you doktor. Sebab apa? Now I can see kat mana saya boleh sekat dan kat mana saya boleh tambah. Dari situ dia boleh buat perancangan. Jadi untuk kita semua hari ini belajarlah daripada krisis ekonomi dunia, kita kena tulis. Jangan kita semuanya dalam kepala kita orang panggil apa ya, zaman dulu kita panggil congak. Congak-congak di kepala tak boleh. Kita mesti tulis. Kalau kita rasa takut untuk menghadapinya, panggil kawan yang seorang lagi kat sebelah kita, suami, isteri ataupun anak-anak dan sebagainya, atau kawan kita ke sahabat kita, duduk dengan kita, jom dua-dua buat benda ni. Supaya apabila kita buat tu, dua perkara boleh terjadi. Satu, kita membendung daripada ekonomi kita meleset. Kedua, kita akan dapati duit kita bertambah banyak, kestabilan kita baik dan perancangan kita mengikut apa yang kita inginkan. InsyaAllah. Itu nampak sangat persediaan itu perlu cukup rapi doktor, perlu cukup teratur kerana melalui berita 50,000 pemuda di Malaysia ini yang diisytiharkan Muflis, negeri yang paling tinggi adalah Selangor dengan perangkaan yang juga diletakkan nisbah Muflis dengan penduduk di Selangor ialah satu nisbah 581. Bermaksud seorang bagi setiap 581 penduduk di negeri itu diisytiharkan Muflis di Selangor. Boleh baca semula berapa peratus tu? Nisbahnya doktor, satu nisbah 581. Bermakna 581 ada seorang yang Muflis dalam kalangan itu. Itu adalah sangat besar ya jumlah dia. Pertama sekali kan kita mesti berhati-hati apabila kita nak gunakan kredit kad kita. Ya, kalau ada kemudahan kredit kad, kerana nama pun kemudahan. Ya, dia bukan kemewahan. Dia kemudah untuk kita mudah apabila kita menghadapi life and death situation. Maksud saya nak masuk ke hospital, nak guna untuk benda yang sangat penting sahaja. Kita gunakan kredit kad kita, especially kalau kita ke luar negara atau ke luar negeri, ke outstation, kadang-kadang kita tak bawa duit yang mencukupi. Jadi kita make sure duit tu cukup. Lepas balik daripada outstation atau luar negara, segera bayarkan kredit kad kita tu. Ya, segera bayarkan. Maknanya kita dah ada peruntukan. Bukan berbelanja tanpa tahu peruntukan kita. Kemudian keduanya, kadang-kadang mereka tak mempunyai pun kredit kad, tetapi mereka mengambil loan. Personal loan. Jangan guna personal loan ni sebagai suatu jalan mudah bagi penyelamat. kita. Ya, jangan. Jadikan dia hanya untuk berbelanja jikanya adalah good debt. Iaitu yang tadi saya kata, iaitu hutang yang baik. Hutang yang baik ya. Dan juga perniagaan juga kan, kadang-kadang mereka masuk sesuatu skim perniagaan dan menggunakan habis-habisan kad kredit dan juga loan. Tak boleh juga, kerana kita kena tengok kita punya back end ya, kita punya support. Berapa banyak duit kita di dalam bank untuk support jika 5-6 bulan tak dapat bayar kredit kad. Kita kena ada wang pertaruhan di belakang kita, iaitu yang kita panggil wang emergency. Jadi kalau wang emergency kita kosong, macam mana kita boleh nak ambil loan 40,000 atau loan 20,000 sedangkan backup kita kosong. Jadi kat situ kita mesti memerhatikan perkara ini dengan lebih prihatin pada diri kita dan keluarga kita. Jangan kita termasuk dalam golongan yang tidak faham apa tu kita panggil reaksi selepas terjadinya benda ni. Benda yang kita tak nak ni, iaitu hutang, bebanan hutang yang banyak sangat pada kita. Jadi untuk memperbaiki situasi sebegini, Muflis sudah diisytiharkan Muflis. Dan bagaimana doktor untuk mereka ini keluar daripada keadaan itu? Okey, untuk keluar tu mudah ya. Pertama, apabila kita telah diisytihar Muflis, kita mestilah berhubung dengan institusi yang kita pinjam. Contoh, jika kita ada pinjaman di bank A, kita kena pergi ke bank A dan berjumpa dengan
officer dia lah, dia punya pegawai. Ramai orang tu Syu, bila dia dapat surat dia muflis, dia tak mau tahu terus. Dia takut dan dia tidak mau bergerak. Sebenarnya kita boleh pergi ke institusi tersebut dan buatlah suatu mesyuarat di mana mereka akan mengeluarkan balik kadang-kadang diskaun, ya, diskaun ke atas hutang dan memberikan kita timetable baru, schedule baru untuk kita membayar. Dan sebenarnya apabila kita dah memulakan pembayaran, kita boleh negotiate dengan mereka untuk keluarkan kita daripada status muflis itu dan kita pergi pula ke jabatan kerajaan yang mengendalikan kes-kes muflis dan membuat perbincangan. Sebenarnya perbincangan itu adalah nombor satu. Dan mereka yang telah ada hutang yang banyak, belum lagi muflis, mereka juga boleh pergi ke institusi dan membuat perbincangan. Sebenarnya banyak orang lah, ramai orang yang mempunyai banyak hutang dengan kredit kad ni sebenarnya terkeluar daripada status muflis sebelum jadi muflis kerana mereka berbincang. Dan banyak sangat yang saya dengar cerita mereka keluar daripada melalui diskaun-diskaun yang disediakan oleh syarikat tersebut. Ya. Dan bagi mereka muflis, silalah berhubung dengan jabatan yang tertentu dan keluar, datang ke depan untuk berbincang. Okey, baik. Kita ada Puan Ani di talian. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Boleh. Assalamualaikum Puan Aini. Salam doktor. Salam ceria, salam bijaksana, bijaksini. Ya, saya suka sangat dengan rancangan doktor ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey doktor, saya bukan nak tanya apa-apa lah, saya cuma nak share apa yang daripada pengalaman saya lah. Ya. Sebenarnya kan doktor, sifat berbelanja ni, orang kata kan kalau kita dah start, kita memang susah tau nak stopkan dia. Macam mana kalau kita dah apa? Dah mula. Kita dah mula. Dah mulakan. Okey. Macam saya seorang yang berjimat cermat. Ya. Saya memang penyintan. Tapi kadang-kadang saya pun tewas. Ya, betul. Saya memang doktor, saya sekarang dah resign, saya bekerja. Dulu waktu saya bekerja memang saya dah kata okey, yang ni portion untuk simpan. Yang ni bahagian untuk kita belanja. Saya memang dah bagi-bagikan. Ya. Tapi kadang-kadang termakan ya? Termakan. Ya. Dan especially terutama sekarang ni kita boleh shopping dekat internet. Ya. Kadang-kadang kita nampak, harga dia begitu murah. Ya. Kita grab yang tu. Dan kadang-kadang lepas tu dia jadi macam edik tau. Ya. Campur-campur jadi banyak. Ya, campur-campur jadi banyak. Dan besok tu kita nak buka lagi blog tu. Nak tengok. Dan saya pun bukan nak cakap lah, sejak kebelakangan ni, daripada sifat penyimpan, saya pun dah naik suka dah pula berbelanja kat sini sebab saya kata, barang murah Wat. Kan, Jimat katanya kan. Jimat, barang murah. Saya bukannya pergi shopping komplek yang besar-besar, Isetan apa semua tu untuk shopping. Saya kata ini murah. Tapi bila kita campur, saya kata, mak dah sampai 500. Sebab kita tengokkan murah kan. Tapi memang betul doktor. Orang kata sifat boros ni adalah sifat syaitan kan. Betul. Jadi memang orang kata senang tau kita nak ke arah terjerumus. Macam saya memang latihkan diri saya memang berjimat. Memang duit tu memang susahlah nak keluar. Tapi rupanya bila kita dah masuk ke lorong tu, wah, memang susah nak keluar. Memang seronok rasanya. Ya, betul. Ini kan pula orang yang dah dilatih daripada ibu bapa dia dulu. Dari kecil, kan? Jadi saya memang, anak saya pun doktor, memang saya duit belanja yang bapak dia bagi. Memang saya kata, okey, simpan sebab setiap hari mama bagi bekal. Kenapa you nak belanja lagi? Sebab bekal dah ada. Okey, sekarang ni setiap hari saya tarik duit dia. Saya tarik duit dia daripada form 1 hari tu. Dia belanja setiap hari RM5. Tapi saya tarik doktor. Alhamdulillah sekarang dia dah form 5. Akaun dia ada lebih kurang RM4,000. Masya Allah, bagusnya. Ada duit belanja sekolah tau. Dan saya tarik dan hari tu adalah dia dapat result UPSR, adalah hadiah-hadiah lain. Anugerah dapat dalam tu duit. Jadi saya simpan untuk dia. Alhamdulillah sekarang ni dah menjangkau 4,500. Ya. Jadi saya kata, tapi itulah
bila dia join dengan saya pula tengok blog-blog yang murah-murah ni. Jangan lagi masuk blog-blog. Dia pun dah kata, Mama, betul lah Mama, murah. Tapi satu doktor, bila kita ni, kita dah start buat simpanan, orang ni selalu je doktor, dia nak start menyimpan tu susah. Sebab dia tak nampak figure tu tau. Tapi bila you dah menyimpan, you dah nampak figure tu, bila you menyimpan dia naik. Baru you seronok. Bila you nampak dia naik. You akan jadi menyeronokkan. So, bila di shopping dekat blog dengan saya semua, lepas tu bila saya kata, tak cukup duit lah. Saya kata, keluarlah. Eda kan ada duit dalam simpanan. Dia kata, apa tak doktor? Dia kata, alah Mama, nanti figure dia turun. Dia dah rasa kedekut tang situ. Bagus. Dia kata, nantilah Mama, nanti ayah bagi duit nanti. Kita ambil duit kat luar ni. Kita jangan withdraw duit tu. Betul. Sebab figure dia turun, tak best lah tengok figure turun. Itulah pula. Sebab itulah Tapi memang saya kata, sifat kita Jangan terjerumus. Okey, baik. Memang susah nak stop. Betul Puan Aini. Terima kasih Puan Aini. Terima kasih Puan Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, itu sebabnya kita kena adakan hari kewangan. Every week. Kalau boleh, kita duduk, kita berbincang, kita tengok dan tulis. Yang penting kena tulis. Macam kata Puan Aini tadi, anak dia dah pandai sebab dia dah nampak tau dalam minda dia. Duit dia banyak mana, dia tak nak kurang daripada itu. Kerana kalau kita boleh tulis every week, tengok balik every week, tiap-tiap minggu kita tulis, kita akan pasti nampak pattern tersebut. Yang sebelah kanan akan naik, yang sebelah kiri mula turun. Iaitu perbelanjaan turun. Belah kanan ni kita punya wang simpanan kita makin naik dan kita kena belajar daripada ambil iktibar lah daripada krisis hutang Eropah, di mana penyebab utama dia adalah overspending, iaitu berbelanja lebih daripada pendapatan. Okey, baik. Itu dia penjelasan yang cukup banyak yang diberikan oleh Dr. Niki sendiri berkaitan dengan ekonomi yang perlu kita belajar pada waktu ini. Dan sebelum kita melangkah seperti mana yang terjadi di Eropah, kita mahu membendung satu situasi yang cukup baik sebenarnya di Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dan doktor, berkaitan dengan kuisnya, soalan pada minggu ini. Okey, kuisnya adalah apakah yang patut kita buat untuk membendung masalah kewangan kita? Antaranya yang tadi saya dah share apa dia? Tuliskan perbelanjaan dan juga pendapatan kita setiap minggu. Okey. Baik, untuk anda mengetahui tentang soalan yang mana minggu lepas telah pun dinyatakan oleh Dr. Niki dan minggu-minggu sebelumnya, anda boleh terus ke laman sesawang www.radio24.com.my. Dan Dr. Niki mungkin ada saranan sedikit untuk pendengar kita. Saranan saya pada minggu ini, berhati-hati, berwaspada apabila kita berbelanja dan tingkatkan pendapatan, tingkatkan penyimpanan dan pelaburan kita. Okey, baik. Bertemu lagi untuk program Bijak Wang edisi minggu hadapan. Terus bersama dengan kami di siaran bernama Radio 24.